Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Ramadan untuk semua penonton di FB Live pada hari ini. Jadi untuk pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Icon Shabab atas penganjuran program yang sangat bermanfaat untuk kita sepanjang bulan Ramadan ini, satu hari, satu juzuk dan satu ibrah. Jadi di hari kedua pada hari ini, hari kedua Ramadan, saya akan mengongsikan satu ibrah daripada juzuk yang kedua, iaitu dari kisah Talut, Jalut dan kisah Nabi Daud alaihi salam. Okay, jadi sebagai permulaan, sebagai muqaddimah, kisah Talut ini dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah, iaitu di penghujung bahagian juzuk yang kedua, di bahagian hujung juzuk yang kedua. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ni banyak dinyatakan kisah-kisah tentang Bani Israel, dan kisah Talut, kisah Jalut dan Nabi Daud alaihi salam ni adalah salah satu babak lah dalam sejarah Bani Israel yang dirakamkan di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surah Al-Baqarah ni lah. Jadi antara watak-watak yang kita akan jumpa di dalam kisah Talut pada hari ini yang saya akan kongsikan adalah Raja Talut tu sendiri. Talut sebagai rakyat biasa kemudian dilantik menjadi raja oleh Allah. Kemudian para orang kenamaan Bani Israel yang menentang pelantikan Talut sebagai raja, dan ada juga watak seorang Nabi yang tidak dinyatakan nama, tidak dinyatakan apa jawatan dia di dalam kalangan Bani Israel, cumanya dia sebagai tempat rujukan Bani Israel apabila berhadapan dengan masalah. Dan antara watak yang lain juga adalah Jalut. Jalut seperti mana dalam tajuk, Jalut ni adalah ketua tentera bagi orang kafirin yang ditentang oleh Raja Talut. Jadi Jalut adalah ketua tentera kafir yang ditentang, manakala Talut adalah raja bagi Bani Israel, raja yang berjihad lah menentang tentera kafir. Kemudian dan watak yang lain juga adalah watak Nabi Daud itu sendiri, Nabi Daud alaihi salam. Di dalam kisah Talut ni, Nabi Daud belum lagi dilantik sebagai Nabi. Pada waktu ni Nabi Daud sebagai seorang tentera kepada Raja Talut. Nanti kita akan tengok apa ibrah yang kita akan dapat daripada kisah Talut, Jalut dan Nabi Daud alaihi salam. Jadi untuk hari ini, untuk petang ini, saya akan kongsikan 5 poin penting, 5 isi penting lah, 5 perkara penting yang kita dapat, yang kita boleh dapat daripada kisah Talut, Jalut dan kisah Nabi Daud. Okey, untuk yang pertamanya, perkara pertama yang saya ingin kongsikan pada hari ini adalah permulaan kisah Talut sebagai seorang raja. Bagaimana seorang Talut bermula, bagaimana kisah Talut bermula dari seorang rakyat biasa, rakyat Bani Israel yang biasa, kemudian dilantik menjadi raja. Okey, di dalam juzuk yang kedua ni, kisah Talut dinyatakan di dalam ayat 246 hingga 252. Jadi kisah Talut lebih kurang 2 muka surat lah, 2 muka surat yang hujung sekali di dalam juzuk 2. Ini merangkumi kisah Talut, Jalut dan Nabi Daud pada permulaan kisah Nabi Daud. Okey, jadi Talut pada asalnya dia hanyalah orang biasa saja di dalam kaum Bani Israel. Kemudian ketika Bani Israel menduduki ataupun tinggal di tanah suci Palestin, mereka berjumpa dengan Nabi mereka pada waktu itu, Nabi yang ada pada waktu itu. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam ayat ni 246,
Tidak dinyatakan siapa nama Nabi, apa jawatan dia, dia sebagai pemimpin ke apa, tidak dinyatakan. Hanya dinyatakan Bani Israel meminta kepada Nabi supaya Allah lantik seorang raja dalam kalangan mereka, supaya boleh memimpin mereka berjihad di jalan Allah. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, nescaya kami berperang di jalan Allah. Jadi itu yang Bani Israel minta kepada nabi mereka. Okay, jadi kalau kita soroti sejarah Bani Israel, nabi-nabi ni adalah pemimpin. Nabi-nabi dalam kalangan Bani Israel ni ada yang dilantik memimpin yang menguruskan hal ehwal dunia dan akhirat, din wa dunia bagi kaum Bani Israel. Berdasarkan hadis Nabi, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Jadi bagi Bani Israel ni ada para nabi yang menguruskan hal ehwal dunia dan akhirat mereka. Contohnya ada nabi yang dilantik menjadi menteri, ada juga nabi yang dilantik nabi di kalangan Bani Israel lah, nabi yang dilantik menjadi raja, contohnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang mewarisi kemudian Nabi Musa yang memimpin Bani Israel menentang kekufuran kerajaan Fir'aun. Nabi Musa bukan sebagai pemimpin kerajaan, tapi dia memimpin Bani Israel menentang kekufuran Fir'aun. Dan juga dalam ayat ini Nabi yang tidak dinyatakan nama menjadi tempat rujukan juga untuk kaum Bani Israel menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi mereka meminta seorang raja, jadi mereka minta Nabi supaya Allah lantik raja dalam kalangan mereka. Okay, jadi di sini Allah pun melantiklah. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Jadi di sinilah permulaan kisah Talut. Kemudian Allah memilih Talut sebagai raja bagi Bani Israel. Okay, itu poin yang pertama lah, permulaan kisah Talut. Jadi Talut bermula sebagai seorang rakyat biasa, kemudian dilantik menjadi dilantik menjadi raja oleh Allah kepada Bani Israel. Okey, itu yang pertama, permulaan kisah Talut. Okay, jadi dari situ juga kita boleh dapat simbolkanlah peranan nabi-nabi, khususnya semua nabi lah. Di dalam kisah ni nabi-nabi Bani Israel, jadi nabi ni peranan dia, nabi ni adalah soleh dan muslih peranannya. Nabi adalah soleh dan juga memberi kebaikan, menyelesaikan permasalahan, merawat permasalahan dalam kalangan masyarakat. Okay, itu yang pertama, permulaan kisah Talut sebagai seorang raja. Okay, poin yang kedua adalah ciri-ciri pemimpin yang kita boleh teladani dalam kisah Talut. Okay, jadi antara tema utama kisah Talut ni adalah kepimpinan. Macam mana seorang raja yang baik, yang beriman, dan macam mana seorang raja itu bertindak. Bagaimana ciri-ciri raja-raja, ciri pemimpin yang baik lah. Itu antara tema utama bagi kisah Talut ni. Jadi antara ciri-ciri yang kita boleh dapati ataupun kita boleh teladani berdasarkan ayat 247. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. Jadi bastah fil ilmi wal jismi, itu poinnya. Jadi antara ciri-ciri pemimpin yang kita boleh teladani adalah luas ilmu dan tubuh badan fizikal yang kuat, yang sihat, khususnya untuk berjihad lah. Sebab masa itu perintah jihad masih lagi dilaksanakan, berjihad di medan perang. Jadi memerlukan kepada tubuh badan yang kuat, tubuh badan yang sihat, dan juga keluasan ilmu supaya boleh mengatur strategi. Itu bastah fil ilmi wal jismi, dan ini ciri-ciri ini ada pada Talut. Jadi sebab itulah Allah memilih Talut sebagai pemimpin bagi Bani Israel pada ketika itu. Okay, itu ciri yang pertama berdasarkan ayat 297. Kemudian di dalam ayat seterusnya iaitu ayat 249.
Okey, ketika mana Talut mengarahkan, jadi ketika mana Talut mengarahkan tentera-tentera dia keluar berperang menentang Raja Jalut, Jalut tentera kafir. Jadi Talut telah memberi peringatan, telah memberi amaran awal kepada tentera dia bahawa Allah akan menguji mereka dengan sebatang sungai. Qala innallaha mubtaliikum binahar. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa seorang pemimpin yang baik berdasarkan kisah Talut ini mestilah bersifat ataupun mestilah berpandangan jauh ataupun kita sebut sebagai futuristic. Nampak apa kesan daripada tindakan, apa cabaran yang bakal dihadapi, apa ujian yang bakal dihadapi oleh pemimpin dan rakyat tersebut. Jadi di sini Talut memberi amaran awal. Nanti Allah akan uji ni, Allah akan uji dengan sebatang sungai. Jadi bila sampai dekat sungai, Talut pun bagi arahan, jangan minum kecuali ambil secedok saja, secedok kecil guna tangan. Itu saja. Jadi sebab apa? Ada sebab Talut larang. Sebab apa? Supaya tentera kekal cergas. Kalau minum air banyak, rasa kenyang, nanti tubuh rasa berat, rasa malas, rasa nak rehat. Jadi Talut larang minum banyak, ambil sikit saja minum. Sebab apa? Dia nampak kita minum ni untuk mengurangkan ataupun untuk mengekalkan kecergasan saja kan, menghilangkan haus sikit. Jadi itu antara ciri yang ada pada Talut. Dia pandai menjangka situasi yang bakal berlaku. Jadi situasi perang, tentera mestilah fit kan, mestilah fit sampai ke hujung, mestilah cergas. Tak boleh terlalu lemah, tak boleh kenyang sangat. Jadi ambil sekadar untuk menghilangkan haus, bukannya minum kekenyangan. Jadi berdasarkan dua ayat ni, itulah dua ciri yang boleh kita teladani daripada Talut. Pertama, bastatan fil ilmi wal jismi, luas ilmu pengetahuan, tubuh badan fizikal yang kuat untuk melaksanakan tugasan, khususnya berjihad fisabilillah lah dalam kisah Talut ni. Dan yang ketiga, berpandangan jauh ataupun pemikiran futuristik, boleh menjangka apa yang bakal berlaku dan bertindak segera kan untuk mencegah. Jadi di sini Talut bertindak segera, cegah tentera dia minum air dengan banyak supaya tentera dia kekal fit untuk berperang. Okey, itu poin yang kedua. Itu adalah perkara kedua yang saya ingin kongsikan, ciri-ciri pemimpin berdasarkan kisah Talut, berdasarkan yang ada pada Talut. Okey, yang ketiga adalah apa yang kita boleh pelajari di dalam kisah Talut ini adalah kepimpinan adalah taklif dan tashrif bagi mereka yang melaksanakan tugasan dengan baik, dengan amanah, dengan penuh tanggungjawab. Jadi banyak berlaku salah faham pada hari ini. Ada pihak yang menganggap bahawa jawatan kedudukan ni adalah satu tashrif semata-mata. Jadi mereka hanya nampak kedudukan jawatan ni sebagai sumber untuk kekuasaan, untuk mencari kekuasaan, pengaruh, sumber untuk mencari kekayaan. Jadi itu salah fahamlah. Sepatutnya kepimpinan ni adalah taklif dan tashrif. Kita pandang kepimpinan ni dari sudut neraca iman. Sebab apa? Kepimpinan ni berkait rapat juga dengan jihad. Kepimpinan berkait rapat juga dengan jihad, menjaga agama Allah, hifzuddin. Jadi ini yang berlaku pada kaum Bani Israel, pembesar Bani Israel dalam ayat 247. Wa nahnu ahaqqu bil mulk minhu. Kami ni lebih layak daripada Talut. Mereka menentang Talut. Mereka menentang pelantikan Talut. Sebab apa? Sebab kami ni semua adalah al-malak. Al-malak ni adalah orang kenamaan ataupun orang besar lah, orang yang berpengaruh dalam kaum Bani Israel. Jadi mereka rasa kami lah lebih layak. Talut ni orang biasa saja, tak ada harta pun. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Bukan tak ada harta langsung, ada harta. Cumanya tak sebanyak dia orang. Sebab dia orang al-malak ni orang besar, harta banyak. Jadi mereka rasa mereka lebih layak. Jadi sudut pandang mereka hanyalah sudut pandang material semata-mata. Ada kedudukan, ada harta, layaklah jadi pemimpin.
Tapi sebenarnya neraca pertimbangan yang sebenar adalah dari neraca iman kan. Kita nilai dari sudut iman dan juga ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Al-Bastafil ilmi, wal-jisim dan juga berpandangan jauh seperti mana yang kita dapat daripada ayat 249 tadi. Jadi itu adalah poin yang ketiga yang saya kongsikan. Kepimpinan adalah taklif dan tashrif bagi mereka yang melaksanakan dengan baik, dengan penuh tanggungjawab. Bukan tashrif semata-mata. Jadi janganlah kita anggap pimpinan ni ataupun jawatan adalah kemuliaan. Sedangkan dia adalah tanggungjawab yang sangat besar untuk menjaga berkait dengan agama juga, berkait dengan hifzuddin. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat di dalam kisah Talut, ketika mereka keluar berperang, Talut dan tentera-tentera dia keluar berperang menentang Jalut, dalam perjalanan tu kan diuji, sampai di medan perang pun diuji. Jadi apa yang penting di sini adalah persiapan dalaman. Persiapan dalaman adalah paling penting ketika berjihad fi sabilillah, ketika berjihad ataupun berjuang di medan perang lah khususnya kan di dalam kisah ni. Persiapan dalaman lebih penting, paling penting di samping persiapan fizikal ataupun persiapan luaran. Jadi kita tengok ketika mana Allah menguji mereka dengan air, dengan sebatang sungai. Kemudian Talut larang. Jadi ada tentera yang ingkar, ramailah tentera yang ingkar dan ada juga tentera yang patuh pada arahan Talut. Dan tentera yang ingkar baliklah. Sebab dia apa? Sebab dia tak kuat di sudut persiapan dalaman. Dia tak mampu nak patuh pada arahan ketua. Jadi itulah sikap Bani Israel. Tadi mereka janji dengan Nabi kan, rantiklah raja, nanti kami akan berjuang. Ni bila dah ada raja, mereka lari pula. Mereka ingkar dengan arahan raja, mereka lari dari medan perang. Kemudian bila sampai di medan perang, selepas dah habis tahap ujian pertama, ujian sungai tu, kemudian datang pula ujian yang kedua bila sampai ke medan perang. Mereka lihat tentera Jalut lebih ramai. Jadi orang-orang yang persiapan hati dia rapuh, mereka akan rasa putus asa lah. Macam mana nak menang ni? Tak menang dah kita dengan tentera Talut ni, tentera Jalut ni sebab mereka lebih ramai. Tentera Talut dah sikit dah, ramai yang dah balik. Jadi orang-orang yang tentera Bani Israel yang putus asa tadi pun sama juga. Mereka berlalu dari medan perang, mereka lari dari medan perang. Tinggallah hanya sedikit sahaja yang bersama dengan Talut berperang di medan perang.
Okay, minta maaf ada interruption tadi, ada gangguan pada line internet. Okay, kita sambung lagi. Tadi di poin yang keempat, pada perkara yang keempat, persiapan dalaman ketika berjihad. Jadi tadi saya nyatakan persiapan dalaman adalah paling penting di samping persiapan fizikal. Okay, jadi kita boleh perhatikan dalam ayat 249 apa yang dikatakan oleh tentera-tentera yang kekal bersama Talut di medan perang. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilah qalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Okay, jadi selepas berlaku dua tahap ujian, yang pertama ujian dengan sungai, yang kedua ujian dengan rasa putus asa bila melihat tentera Jalut yang ramai. Jadi tentera dah berundur, ramai yang berundur, tinggal hanya sikit saja bersama Talut. Jadi tentera-tentera yang Talut, yang hati kental, yang persiapan dalaman dia kuat, jadi mereka pun berkata mereka yakin bahawa mereka akan menemui Allah. Ini berdasarkan terjemahan. Mereka yakin mereka akan menemui Allah, dan mereka berkata betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Jadi nampak sini kan semangat, keyakinan mereka. Walaupun sikit mereka yakin, dah pernah berlaku dalam sejarah, kelompok yang kecil boleh mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Jadi antara persiapan dalaman yang kita boleh ambil daripada kisah ni, daripada kisah ni juga adalah mereka bersedia untuk mati. Sifat orang mukmin yang berjihad di medan perang untuk mati, dan hanya akan berhenti apabila mereka syahid ataupun mendapat kemenangan. Dua sahaja tujuan mereka, dua sahaja tujuan orang mukmin bila berada di medan perang, bersedia untuk mati syahid ataupun mendapatkan kemenangan. Dan ini jugalah antara sebab orang umat Islam pada akhir zaman ni lemah. Sebab apa? Sebab mereka mencintai dunia lebih daripada mencintai akhirat. Tak sama macam orang-orang mukmin yang perang ni. Mereka mencintai akhirat dan sentiasa bersedia untuk mati. Kita hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita cintakan dunia, lebih cintakan dunia dan takut untuk mati, takut nak tinggalkan apa yang kita dah kumpul dekat dunia ni. Yang ni yang kita perlu lawan lah, kita sebagai umat akhir zaman perlu lawan lah sifat ni daripada hati kita, supaya kita lebih hubbul akhirah wa hubbul maut. Kita lebih cintakan akhirat dan bersedia untuk mati pada bila-bila masa saja untuk bertemu dengan Allah. Dan pastinya kita kena tanam dalam hati kita, dalam tekad kita untuk mati di jalan Allah lah kan. Tak semestinya di medan perang, mati ketika menuntut ilmu ataupun mati di jalan yang mulia lah, akhirat yang mulia. Okay, dan seterusnya jika kita tengok di dalam ayat 250, di situ ada dinyatakan tentera-tentera Talut, tentera Talut yang kekal di medan perang ni berdoa. Jadi antara persiapan dalaman adalah kita menjalinkan hubungan yang kuat dengan Allah, dan benda ni diterjemahkan melalui doa lah di dalam kisah Talut ni. Jadi doa yang dilafazkan adalah Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkan langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Jadi ni doa yang dilafazkan oleh tentera-tentera Talut ketika mereka menghadapi tentera Jalut yang ramai. Mereka yakin, mereka bersedia, dan mereka bertawakal kepada Allah. Mereka yakin dengan pertolongan Allah. Okay, jadi itu poin yang keempat, itu perkara yang keempat lah. Persiapan dalaman adalah paling penting. Itulah yang menyebabkan Talut dan tentera yang sedikit itu kekal di medan perang. Sebab apa? Sebab mereka ada persiapan dalaman yang kuat. Mereka ada hubungan yang kuat dengan Allah.
mereka ada hubungan hati yang kuat dengan Allah, mereka yakin dengan Allah, berbanding dengan tentera-tentera yang lari dari medan perang. Okay, itu yang keempat. Dan yang kelima sebagai penutup pada hari ini, poin yang terakhir saya ingin kongsikan adalah kepimpinan adalah proses. Kepimpinan adalah proses. Jadi proses yang dihadapi untuk seseorang menjadi pemimpin adalah dengan dia menghadapi ujian demi ujian ataupun krisis ketika mana dia ingin menjadi pemimpin. Contohnya di dalam kisah Talut ni. Talut ketika permulaan dia menjadi raja tu, dia dah hadapi krisis. Apa dia krisis dia? Pelantikan dia sebagai raja ditentang oleh kaum Bani Israel, kaum orang Al-Malak. Orang kenamaan dalam Bani Israel menentang sebab kata tak layak kan, kami lebih layak. Jadi itu krisis yang pertama. Kemudian ada pula kena berjihad, perintah jihad ke medan perang. Kemudian di dalam perintah nak sampai ke medan jihad itu berhadapan pula dengan krisis tentera yang ingkar, tentera yang tak patuh pada arahan. Jadi macam mana dia menghadapi. Jadi semua krisis itu mematangkan seorang pemimpin. Ujian-ujian yang dihadapi oleh Talut ataupun seseorang pemimpin itu adalah tujuan untuk mematangkan. Jadi dari situ pada akhirnya Talut beroleh kemenangan sebab dia dah berjaya menghadapi, dia dah matang dalam menghadapi krisis, menghadapi ujian. Jadi Allah pun memberikan kemenangan. Di akhirnya dia mendapat kemenangan di dalam perang menentang Jalut. Dan ini juga kita boleh tengok dalam karakter Nabi Daud. Seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi, Nabi Daud dalam kisah Talut ni pada zaman Talut menjadi raja, Nabi Daud belum dilantik menjadi rasul, belum dilantik menjadi nabi. Dia adalah tentera kepada Talut, kepada Raja Talut. Dan Nabi Daud ni adalah antara tentera yang kekal bersama Talut, bersama Raja Talut hingga ke akhirnya. Bahkan Nabi Daud lah yang membunuh Jalut, tentera kafir. Jadi Nabi Daud ni pun bermula dari bawah juga, bermula sebagai seorang tentera. Dia menimba pengalaman dari medan jihad sebagai seorang tentera, kemudian berjuang, tak takut berhadapan dengan ketua kafir. Walaupun berhadapan dengan Jalut, raja ketua kafir, dia tak takut. Malah dia berjaya membunuh. Itu ujian ataupun medan permulaan bagi Nabi Daud lah, bermula dari bawah. Kemudian bila menghadapi ujian demi ujian, semua tu mematangkan Nabi Daud. Jadi kaum Bani Israel melihat kelebihan yang ada pada Nabi Daud. Kemudian di akhirnya Nabi Daud dilantik menjadi rasul dan raja selepas berakhirnya pemerintahan Raja Talut. Jadi yang terakhir, poin yang terakhir yang saya sebutkan tadi adalah kepimpinan ni adalah proses. Ujian demi ujian yang dihadapi adalah untuk mematangkan. Tak mungkin seorang pemimpin naik tanpa ada krisis. Pasti ada ujian, pasti ada masalah yang akan dihadapi, yang perlu dia selesaikan. Jadi bila mana dia berjaya menyelesaikan ujian ataupun krisis tersebut, ujian tersebut mematangkan. Dia mematangkan pemimpin. Jadi pemimpinan bermula dengan satu proses. Bukannya lahir terus jadi pemimpin. Bermula daripada bawah, seperti mana Talut dan juga kisah Nabi Daud. Okay, jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. 5 poin penting ataupun 5 perkara yang saya kongsikan. Yang pertama, permulaan kisah Talut sebagai seorang raja. Yang kedua, ciri-ciri pemimpin yang kita boleh teladani daripada Talut, daripada kisah Talut. Yang ketiga, kepimpinan adalah taklif dan tashrif bagi mereka yang melaksanakan tugas ataupun amanah dengan penuh tanggungjawab. Jadi kita pandang kepimpinan itu dengan neraca iman, bukan neraca material, bukan neraca dunia semata-mata. Yang keempat, persiapan dalaman adalah paling penting ketika berjihad fi sabilillah, di samping persiapan fizikal. Dan yang paling akhir, poin yang kelima sebagai penutup tadi saya kongsikan,
kepimpinan adalah satu proses. Proses untuk mematangkan seorang pemimpin. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Moga apa yang saya kongsikan memberi manfaat untuk kita semua, khususnya untuk kita mendapat ibrah lah daripada juzuk yang kedua ni, daripada penghujung ayat bagi juzuk yang kedua. Okay, jadi syukran lakum wa barakallahu fikum. Moga Allah berkati Ramadan kita pada tahun ini. InsyaAllah esok ada lagi sambungan bersama penyampaian lain. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.